Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومشايخنا ومن حولنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan limpah kurnia daripadanya Subhanahu wa Ta'ala, kehendak baik terhadap kita, boleh kita sama-sama beriman kepadanya, boleh sama-sama kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan boleh kita tenang hati dan boleh kita segar dan boleh kita dapat memahami akan ajaran al-Islam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu redha terhadap diri manusia apabila manusia itu menganutkan akan ini ajaran. Maka ajaran al-Islam yang melaksanakan sebagai contoh, sebagai contoh, sebagai cara, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sekarang tengah-tengah duk mengaji belajar tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada kita belajar pada pengajian kita yang dulu tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersangkut paut dengan orang Quraisy memotongkan perhubungan di antara dia terhadap Banu Hashim dan Banu Muttalib, kerana dua keluarga ini, dua kabilah ini sanggup nak mempertahankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Quraisy itu tak puas hati dengan apa yang dibuatkan oleh Banu Hashim dan Banu Muttalib. Dengan itulah dia itu sebulat suara menggerakkan perhubungi di antara dia dengan dua kabilah yang tersebut. Setelah daripada jadinya kesepitan dan jadi susah dalam nak dakwahnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpaksa Nabi kena hijrah pergi kepada tempat yang lain. Ini adalah satu pendirian daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Islam umumnya dan terhadap pendakwah dengan cara khusus. Apabila kita serunya manusia kepada Allah Ta'ala dan kepada ajaran yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi susah. Ada beberapa cobaan di hadapan, tak kuasa kita nak sebarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam yang sebenar, maka hendaklah kita itu hijrah, cari tempat yang lain pula untuk nak tawarkan ajaran al-Islam yang pendakwah itu menganut dan membawa dan beramal siqah yakin terhadapnya kepada tempat yang lain pula. Itu adalah sunnatullah. Lagi adalah sunnah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah daripada kita tahu sedikit sebanyak tu, marilah kita tengok apakah selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepungkan. Mana apa nama orang panggil kata? Dikatukkan jalan dakwah dia di Makkahul Mukarramah, tak kuasa nak sebarnya ajaran Islam dengan cara luah-luah. Nabi itu mikir, kata kita, kalulah duk kacir di sini ni pun, Islam kita tak akan kembang. Islam kita tak akan disebarkan. Tak akan tersebar. Lalu Nabi SAW tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mikir, mengambil asbab keluar kepada negeri ataupun satu tempat dinamakan Taif. Taif yang kita orang duk pergi Mekah, duk pergi Madinah, gapo ni, kenal lah Taif tu. Jadi Nabi kata, kita cuba nak bawa Islam, bawa agama aku ni kepada negeri Taif pula. Kenapa Nabi buat gitu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin dengan cara nyata, kata agama yang Rasulullah dak bawa ni adalah agama yang manusia itu seluruhnya berhajat kepadanya. Dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan terhadap kumpulan yang tertentu. Bahkan adalah risalah Nabi ni menyeluruhi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya wama, dan tidaklah aku arsalnaka, tidaklah kami mengutuskan ya Rasulullah akan dikau malaikat sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dengan itu ayat daripada Al-Quran, satu lagi ayat daripada Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala hikayah di atas perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan suruh ayat katakan kepada manusia, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kata olehmu ya Rasulullah kepada an-nas, manusia, bukan orang Mekah sahaja, bukan orang Madinah sahaja, bukan orang Taif, orang situ sini, tak. Linnas, bagi manusia. Katakan inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ni ialah rasul kepada puak kamu tu seluruhnya. Makna kata Islam kita adalah agama keseluruh. Tak kira bangsa bahasa mana-mana pun, agama hak benar dan agama yang berhajat oleh manusia yang ada di atas muka bumi ini, iaitu al-Islam. Dengan itu, Nabi SAW nak mensebarkan dakwah dia ni di satu negeri pula. Kerana negeri yang dia duduk tu, dia duduk berasa kata nak sebar tak boleh. Tapi tak tahu lagi kata hujung jatuh apabila dia pergi Taif tu apa nak berlaku. Nabi tak tahu lagi. Di sinilah Rasulullah SAW kena cuba lebih daripada apa yang gapo panggil, yang dia duduk tu di Makkah. Kerana gapo kita boleh ibrah daripada sirah Nabi di sini. Nak ayat kata kita nak berjaya, kita kena berani. Berani gapo? Berani nak mengajak manusia. Berani nak tawar diri kita. Berani nak tawarkan ajaran kita. Berani nak tawarkan cara faham kita. Berani nak tawarkan ajaran yang kita dok tegak dan tegak akan dia kepada manusia. Akibat nak jadi lagu mana tak tahu. Supaya juga orang menega. Kena ada sifat berani, siqah terhadap diri. Kalau tidak ada sifat berani dan siqah terhadap diri, nak menega takut rugi. Nak menega takut gitu, takut gini, tak buat satu sekarang habuk. Kamu dia gapo hasil, tak ada hasil gapo sekarang. Midan dakwah, supaya midan agama kita. Nabi SAW nak keluar lagi pada negeri Taif. Pergi di satu tempat Taif tadi itu, dia tak tahu lagi kata akibat dia nak berlaku gapo. Wama, apa nama Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massani as-su'. Nabi SAW kata, aku ni kalau tahu akibat nak jadi lagu mana, nasihat aku ni tak kena tipu lah. Benda-benda yang jadi kesusahan gapo ni tak lah. Tapi Nabi tak tahu. Lagi kita tengok gapo kata hak berlaku di negeri Taif terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita tengok perkataan Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Khuruj Rasulullah SAW ila Taif. Keluarnya Rasulullah SAW menunjukkan kepada negeri Taif. Tubik daripada Mekah menuju Taif. Kerana mikir kata di Taif itu ada lagi manusia yang tak pernah lagi dengarkan aku. Yang tak pernah lagi terimakan ajaran aku. Tak biasa jumpa lagi dengan aku. Mudah-mudahan orang di sana tu terima ajaran aku. Itu harapan. Itu adalah orang yang kata, nampak ke pendakwah, peniaga, kena duduk lagu tu. Kena nampak kebaikan di depan, bukan nampak kerugian dan kerutuhan, tak, bukan. Itu bukan cara yang orang berjaya itu memikir. Tak kira midan mana-mana, tak kira midan mana-mana pun, bendiri dia kena duduk seperti Nabi SAW ini. Baik. Falamma nuqisat as-sahifatu, maka tak kala dibatalkan as-sahifah. Sebagaimana hisah dulu, sahifah ni makna kata surat perjanjian di antara puak Taif, puak Quraisy semua nak kerak perhubungi dengan Banu Hashim dan Banu Muttalib kerana dua kumpulan ini bantu Nabi SAW. Apabila batalkan surat itu tadi, wafaqa mautu Khadijah radhiyallahu anha.
Allahu Akbar. Jadi seolah kata Nabi SAW, setelah daripada dia itu duduk dalam kelemahan. Bukan lemah, kelemahan. Jadi lemah. Tak sedap nak menyawa kita kejap. Dengan makna bukan hissi ataupun maknawi pun boleh kita katalah. Jadi, setelah daripada dia duduk dalam keadaan kena kepung oleh Quraisy itu, susah nak minum, nak makan, nak pakai, nak berapa, tak jadi bebas. Datang khabar kata, orang Quraisy ni nak batalkan perjanjian tadi. Tiba-tiba tahun itu, tahun yang dibatalkan sahifah perjanjian tadi itu, betul dengan kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni sebagai isteri yang dok bantunya Nabi SAW. Khadijah ni adalah isteri yang dok bantu akan Nabi SAW. Isteri, kalau dalam bahasa Arab panggil zaujah. Zaujah dengan imra'atun, dalam bahasa Arab ni ada beza teruk. Dengan sebab itu, apabila kita tengok lafaz nabawiyah ataupun lafaz Quraniyah, beza di antara zaujah dengan imra'ah, isteri bagi Lut ataupun isteri bagi orang kata Nabi Lut alaihissalam, tak panggil kata dia itu zaujah, tetapi panggil imra'atuhu. Akan tetapi Khadijah radhiyallahu anha adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri bagi bahasa Melayu kita kecek gitu belaka, akan tetapi bahasa Arab ia ada beza. Kerana imra'ah ni dia ada perhubungan sekadar orang panggil jasadiyah saja. Jasad saja. Mana kata boleh hissi, benda yang pasal kata dapat penceraian ni saja. Akan tetapi hati, pemikiran, kedudukan, roh dia tak serupa dengan tok laki dia, dengan suami dia. Itu imra'ah. Ada pun zaujah. Dia ni kalulah suami faham Islam, ia pun faham Islam. Suami faham sunnah, ia pun faham sunnah. Suami nak kebaikan, ia pun nak kebaikan. Semua cara mikir, kedudukan, roh dia, apa nama, semua seolah kata orang yang satu. Itu makna kata Khadijah. Itu makna zaujah. Khadijah ni, Khadijah isteri bagi Nabi SAW. Tiba-tiba orang yang duduk tepi Nabi sebagai isteri yang nampak belaka dengan apa yang suami dia iaitu Rasulullah SAW duduk nak berjalan, tiba-tiba main matinya Khadijah. Cuba kita khayal tengok kata hati Rasulullah SAW, walaupun dia bergantung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia sebagai kemanusiaan dia ada perasaan. Seperti apabila matinya Ibrahim alaihissalam, Nabi itu menangis. Adakah menangis Nabi SAW itu menunjuk kata dia tak reda terhadap qada dan qadar Allah Ta'ala? Hasya lillah. Tak sama sekali. Akan tetapi dengan sebab kebiasaan manusia, al-insaniyah, kebiasaan manusia, gitulah. Karena Nabi SAW adalah manusia. Ana basyarum mithlukum. Tapi tak serupa yuha ilayya. Diwahyukan kepada aku. Tiba-tiba matinya Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Mati. Isteri Khadijah ni mati. Tahun tu lah tahun yang orang batalkan apa? Batalkan perjanjian Quraisy itu. Wa mautu Abi Talib. Ya Allah. Dan mati pula Abu Talib. Wa mautu Abi Talib. Khadijah orang dok bantu dia, dok sekali dengan dia, dan pak saudara dia Abu Talib pun mati juga. Wa kana bainahuma 3 ayyam. Selepas daripada Khadijah mati, 3 hari Abu Talib pula mati. Dinamakan setengah daripada ulama al-Islam tahun ni apa panggil? Tahun yang Nabi itu rusing. Sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang Nabi kalau berasa kata bahasa kita nak kecek, tahun yang Nabi berasa dia tu persorak diri. Tak ada dah orang ada tepi dia. Tu biasa manusia tu yang berasa lagu tu. Cuba kita khayal tengok. Seorang yang nak jadi pemimpin bagi alam dunia ini, Tuhan cuba ya lagu mana.
Cuba kita khayal tengok. Nak jadi orang lebih. Nak jadi orang mulia. Nak jadi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu redha. Tuhan cuba lagu mana? Ni cobaan daripada Allah Jalla wa ala. Tetapi ya Allah, janganlah coba hamba ini lebih daripada iman. Karena kata setengah daripada al-ulama, yubtala al-abdu biqadri imanihi. Dicobakan hamba itu mengikut iman dia. Kalau iman dia kuat, Tuhan coba kuat. Kalau iman dia dhaif, Tuhan coba dhaif. Janganlah ya Allah coba lebih daripada iman kita. Tuhan yang tahu kata iman kita ni qadar mana. Kalau Tuhan coba lebih daripada iman kita, terkadang kita tazilla qadamun ba'da thubutiha. Jadi gelicir cara memikir kita, gelicir pendirian kita. Itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Kita serulah. Pohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Tuhan coba kita lebih daripada iman kita. Akan tetapi Rasulullah, iman dia tinggi, tak boleh nak banding dah. Tuhan coba mati isteri yang duk sekali sama. Dalam arti kata duk nampak sama. Beri semangat sama ke Nabi. Beri semangat sama kepada suami dia. Mati pula Abu Talib sebagai pak saudara dia. Fashtaddal bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumihi. Di sini bukanya pintu. Bukanya pintu, jadi berdahsyat bala petaka di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang bodoh daripada kaumnya. Seolah kata apabila rutuhnya dinding, maka masuklah air, masuklah itu, masuklah ini, benda-benda yang jadi mudaratkan. Kerana orang nak buat gapo Nabi SAW, kerana ada Abu Talib dengan sebabnya. Dan ada Khadijah yang kaya, yang duduk di tepinya. Maka apabila terbaliknya dua orang ni, sufaha daripada orang karuk lah kita kecil, orang pesesah lobe-lobe ni, orang tak molek ni. Jadi, wa menyakiti Nabi SAW. Wa aqdamu alaihi. Apa makna aqdamu alaihi? Makna katanya ulama tajarra. Tajarra ni makna kata dia ni apa yang kata lakah kepala dah. Pak saudara ya tak ada. Bin isteri ya pun tak ada. Sekali ni kita buat teruk sekali. Itulah makna kata. Tu nak ayat kata orang kita ni bukanlah orang molek tadi tu orang tak saya nak klan dia. Tak saya nak ngenak dia. Tak saya nak orang pengen kata nak pelekehkan dia. Tak. Bukan makna kata kita duk apa ni orang duk pelekehkan kita, orang duk menganyingkan kita, orang duk menyakiti kita. Kita tak molek kan? Tak. Bukan lagu tu. Terkadang orang yang lebih molek, nak molek lebih pada Nabi ni tak ada. Dah. Kena juga. Kena menyakiti, kena kata, kena segala-gala kena. Habis bahasa, habis kuasa nak kecek, nak takbir kata gapo hati Nabi kena. Tak kuasa kita. Nak takbir, nak royak. Sekadar boleh gitu yalah. Akan tetapi apa yang Nabi kita duk tetap? Apa yang Nabi kita tu duk tetap? Tetap lagu mana mari kita tengok. Setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikena menyakiti oleh kaum Quraisy gitu dan gini, siang malam orang tengok nampak jeling, orang tengok nampak ludah alio, orang tengok nampak gi kok lain. Cuba kita khayal tengok. Kalau kita ni manusia tu buat dengan kita lagu tu, orang tengok buat jeling main, orang tengok buat mengejek main, orang tengok buat ludah alio, orang tengok dia buat paling belakang, buat tak nampak, buat gapo gitu gini. Orang molek ni hati yang lagu mana apabila duduk dekat keadaan lagu tu. Memang dia tak boleh nak duduk. Dia tak kuasa nak duduk dengan keadaan lagu tu. Tapi orang buat lagu tu Allah Subhanahu wa ta'ala dan ulama sirah, orang kata sufaha'i qaumihi. Daripada orang yang tak cerdik, orang tak ada otak lah kita kecil yang mudah-mudah. Orang ada otak, dia tak main lagu ni. Apabila gitu, Nabi tak sabar nak duduk lah. Sabar ni pun yang ada tahap dia juga. Bukan duk sabar, belalah dia mana buat kerana pun tak apalah, ikutlah, tak ada berapa. Bukan lagu tu.
Sabar dia kena pergi dengan cara juga. Bukan sabar sampai ke demo rapah negeri. Bukan sabar sampai ke demo rapah rumah tangga. Rapah tanah. Tanah air, tanah kita bekas kita duduk ni ke apa. Bukan dia lagu tu. Sabar tak apalah dia ambil duit kita pun tak apa. Sabar dia ambil isteri pun tak apa. Ambil anak pun. Dia tak panggil sabar lagu tu. Tak kena. Sabar ni pun ia ada fiqh juga. Ia juga. Ada orang yang kata garis sel dia. Ada cara dia. Lagu mana nak sabar-sabar ni? Bukan semata-mata sabar tu. Kita faham sendiri tu bukan. Islam yang hajar belakang. Nah, Islam yang hajar belakang. Kemudian, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Maka keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju pada Taif. Menuju kepada negeri Taif. Menuju apa? Pergi apa kepada Taif? Likai yu'uhu. Ya'uhu. Supaya orang tu mereka itu supaya puak-puak Taif itu beri tempat kediaman bagi dia. Beri tempat tinggal bagi dia. Beri tempat duduk bagi dia. Boleh ada tempat yang nak berdakwah. Nabi kita nak seru ya. Nak seru manusia kepada agama Allah Ta'ala. Tak ada nak kepada lain. Tak ada nak kepada pangkat. Tak ada nak kepada harta benda. Tak ada nak kepada muka. Tak ada nak. Tapi naknya wada'iyan ilallahi. Nak jadi pendakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biiznihi wa sirajan munira. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kerja. Tetapi kerja ni adalah kerja yang besar. Berhajat kepada orang bantu. Berhajat kepada orang hadap tepi. Berhajat kepada cara mikir. Berhajat kepada cara hatorai. Berhajat kepada kebijaksanaan. Beberapa perkara. Kenapa? Kerana ini adalah inti hidup manusia. Kalaulah mu tak kenal Islam, mu tak kenal Allah Ta'ala, mu tak beriman dengan dia, mu tak berjalan ajaran dia semasa mu nak guna umur, lagi mu tu akan sesat. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna. Rabbana. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu orang yang menyesal diri apabila dia kembali kelik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat masuk syurga. Duduk di dalam siksa Tuhan, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nak kembali kelik semula di atas muka bumi ini. Lalu Tuhan tanya kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir? Takkah aku tempoh kepadamu, tempoh padamu, umur kepadamu, sihat kepadamu, tenaga kepadamu, kemudahan bagimu, segala-gala benda. Aku belaka kepadamu. Datangnya orang meroyak, datangnya rasul meroyak, datangnya ulama meroyak, datangnya orang soleh meroyak. Tak mau nak ambil pengajaran, tak mau nak beriman dengan Tuhan, tak mau nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Hari ni nak gapo lagi? Tuhan kata, fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Hari ni mengkecaklah. Janji aku hak buruk ni, berasa gana. Hari tu muduk sendak, hari ni boleh kecak lah. Kita bukan. Dengan sebab itulah Nabi SAW siang malam duk mikir nak mengajakkan manusia kepada agama Allah Ta'ala. Dengan itu datang daripada hadis yang warid daripada Nabi dan sahabat, apabila orang itu pikul mayat, lalu dah hadapan Nabi SAW di kalangan orang Yahud, Nabi menangis. Maka katanya para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, "Madza tabkika ya Rasulullah?" Apa yang jadi sebabmu tu jadi menangis ya Rasulullah? Dek kecil hati di mana ya Rasulullah? Rasulullah jawab, itu adalah umat aku, akan tetapi ia tak beriman dengan aku. Orang tak beriman dengan aku, tepat kediaman dia sebagaimana aku dok royak lah, sebagaimana Tuhan dok royak lah. Itu dia. Dengan sebab tu rusingnya Nabi SAW. Lalu dia pergi kepada negeri Taif supaya nak ada orang boleh apa yang kata tempat dakwah bagi dia. Wa yansuruhu ala qaumih. Dan minta perbantuan daripada mereka itu. Akan Nabi SAW di atas kaum dia. Mana kata supaya nak pergi cari seolah kalau bahasa kita, nak pergi cari orang yang beriman barulah. Orang sini tak usah dah, kita cari tempat lain. Bahasa dia tu.
Itu cara yang kita nak sebar agama. Kita jangan duk tegak tepat. Kita nak buat kerja tak boleh. Nak dakwah tak boleh. Tak ada tepat. Seolah kata orang tak terima di sini. Biarlah. Terima tak terima itu duk di tangan Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'. Makna kata engkau ya Rasulullah tak boleh nak hidayah, nak gerakkan hati dia. Nak terima tak terima. Nak tinggal perkara yang molek tak molek tu. Tak. Bukan duk di tanganmu. Duk di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan yang kuasa nak balikkan hati manusia gitu. Balikkan hati manusia begini. Itu dia. Lalu, Nabi SAW kata, kalau kita pergi sana tu, supaya mereka itu boleh wip kediaman bagi kita. Ni harapan. Harapan Nabi SAW tak kala dia menuju kepada negeri Taif. Dan boleh mereka itu bantukan kita. Di atas kita nak serukan kepada agama Allah Ta'ala ni. وَيَمْنَعُوهُ مِنْهُمْ. Dan boleh jadi pagar semula. Jadi pagar semula. Mana kata jadi orang pembantu semula. Orang kata orang nak kerja sama semula. Daripada fok-fok Quraisy ada menyakit kita ni. Pergi cari mari. Pasal dia dah seolah kata media dakwah ni seperti jual beli ya. Kita orang dok jual lama dah orang. Kita katalah gapo sabung ke gapo ke kita nak buat tubik juga kita tak salah. Akan tetapi kita janganlah orang kata dok gi cara kita nak bawa tadi itu jangan dok kita dok pelekehkan gapo. Dak, cuma kita rakyat kata hak kita ni gini. Orang nak terima tak saya terima. Tak ada masalah. Orang nak beli kata saya beli. Tak ada masalah sebab tu agama kita tidak ada paksa. Kerana yang nyata dah. Kenyataan itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau ya Rasulullah. Ya Muhammad, kebenaran daripada aku. Aku wahyukan kepadamu. Jangan mu tu duk berpapah hati. Duk syok gitu, syok ni dah. Mu tetap molek ya Muhammad. Tu dia. Lalu, sekadar tu ke? Tak. Inti habsa, wada'ahum ila Allahi Azza wa Jal. Mengajakkan mereka itu oleh Nabi SAW. Puak-puak mana? Yakni puak-puak Taif itu ila Allahi Azza wa Jal. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi mengajak mereka itu kepada agama Allah. Yakni mengajak supaya manusia itu tu mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa Ala dalam keadaan tunggal tidak menyengutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pas lagu mana? Hak Nabi duk kira, Nabi duk tayar, Nabi duk rancang, hak Nabi duk napak, duk mimpi, duk gapo tu. Gapo? Hak boleh. Falam yujibuhu ila syai'in minal ladzi talabah. Mereka itu tak ada terima apa yang disebut tadi. Hak Nabi kita SAW sesuatu pun hak Nabi minta. Tak terima. Tak terima nak wui tepat ke dia ni. Tak terima nak jadi pembantu. Tak terima nak orang yang kata nak kembali kelik kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi itu mengajak mereka itu tak terima sekarang habuk. Tak sah belaka. Hak Nabi apa yang kata kemukakan, gi sanda kepada dia. Dia tak terima satu perkara pun tak terima. Tak terima satu perkara pun. Bukan sekadar tu saja tak terima. Wa adzauhu adzan azima. Bahkan dan mereka itu itu Taif, ahli Taif tadi itu menyakiti Nabi SAW akan sebagai menyakiti yang besar. Ya Allah. Jadi kata dia tak terima satu dah. Dia menyakiti Nabi SAW. Menyakiti lagu mana? Yakni katanya ahli sirah dan ulama yang lain lagi daripada kitab-kitab yang lain dan di atas lidah-lidah ulama kita yang kita talaki ambil ilmu daripada mereka, iaitu pungar dengan batu. Dia mengajakkan, hipungkan anak-anak muda dia, makna kata kanak-kanak ni ambil batu di tangan pakai pungar akan Nabi SAW. Cuba khayal tengok. Sampaikan luka Nabi SAW. Tapi dengan adanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni lah. Dia ambil diri dia. Mari dia tehekan batu.
terhadap Nabi. Makna kata Nabi tu duduk di belakang, dia tahan Nabi. Nabi kata tak apa, aku nak tahan kamu ya Rasulullah. Batu tu jadi kena Zaid bin Harisah. Saka bekak biru teruk jugalah. Bekak teruk. Nak ayat kata, orang Arab ni sampai ke hari ni pun suka main batu, main pungat. Punga dengan batu gitu lagi ni banyak orang Arab. Pasal dia tu perangai tabiat. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia lagu tu. Dia tak suka orang mah kita ni ya main-main ni lagu lain pula. Orang Arab suka main batu. Ya punga dengan batu tu. Lam yanal minhu qaumuhu akthara mimma naluhu minhu. Nalu minhu. Jadi kata tak pernah berlaku daripada Nabi SAW oleh kaum dia lebih banyak daripada apa yang dia itu kena di negeri Taif ini. Makna kata dia tak pernah ada kena seperti dia kena di negeri Taif ini. Kena apa? Kena menyakiti. Di Mekah tu orang wak tak tegar, wak ludah alia, wak paling kuat lain gitu ya. Akan tetapi di sini anak batu. Anak batu lah, punga lah, tanah kerah lah, berapa banyak perkara. Pecah, muka ni sampai ke luka muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a anhum. Maka Nabi pun kita keluar, klik daripada mereka. Mana kata tak sedoklah situ. Tak sedok situ. Raja'a minhum. Mana kata tak sedok situ. Dengan itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari ini ada hadis yang Nabi SAW duk rayak marilah kepada kita. Saya tak mahu nak baca sebab dia tu panjang, tetapi kita nak buat khulasah, apa yang kata, buat kesimpulan. Tatkala Nabi SAW keluar daripada negeri Taif, duk tengah-tengah jalan tu di satu tempat nama Qarnu As-Sa'alib. Qarnu As-Sa'alib ni, kalau zaman kita sekarang lah ni, orang panggil Qarnul Manazil. Qarnul Manazil makna kata tempat yang ahli Najdi nak pakai ihram. Tempat hak pakai ihram tu. Lalu Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari ni, jadi berasa dia tu nampak supaya ada gapo di atas kepala dia, mai duk tudung kepala dia. Mai duk tudung kepala dia. Lalu dia lenggak naik ke atas. Tiba-tiba nampaknya Jibril alaihi salam di langit. Lalu Jibril itu turun kepada Nabi SAW. Beri salam daripada Allah Jalla wa'ala. Kata Tuhan tu duk tengok, duk nampak belakang kamu kena ni, ya Muhammad. Lalu Jibril tanya Nabi SAW, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Bagaimana keadaanmu ya Muhammad? Nabi kata khairan. Tak ada gapalah. Supaya mulut tahu duk tengok ni lah. Tapi Jibril bukan sekadar tu sahaja duk. Dia kata, Muhammad, aku ni diwakil daripada Allah Jalla wa'ala bawa mari malaikat. Malakul Jibal. Wari malaikat yang duk jaganya bukit. Ni dalil kata, di bukit itu ada malaikat yang duk jaga daripada malaikat Allah Jalla wa'ala. Nabi kata, wari buat apa? Jibril. Wari untuk nak balas perasaanmu kena dengan puak Taif hari ni. Kalau mu nak mu izin sekarang ya kepada aku nak suruh dia. Ataupun mu suruh sendiri pun tak apa ya Muhammad. Kalau aku suruh dia nak buat lagu mana? Dia nak akakkan bukit, naik, kemudian nak punggar turun. Nak hantar turun di atas puak tu, tak tinggal gapo sekarang. Akan tetapi mari kita tengok sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok sikap
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang nak buat lagu mana dengan kau buat gitu lalu terhadap dia. Sapakah berdarah, bekak, sapakah biru, sapakah luka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia jawab terhadap Jibril alaihi salam. Dia kata, aku tak mau gitu ya Jibril. La'alla Allah, mudah-mudahan Allah, harap-harap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada anak cucu mereka itu may yuwahhidullah. Mereka yang menyaksi akan keesaan Allah Jalla wa Ala. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan aku, apalah bagi mereka itu tak tahu. Kau aku tu tak erti, tak tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalulah kita orang buat sebab begitu lalu, ya Allah, gapo kita nak kaya? Ni iman Nabi SAW. Dan orang panggil kata, Nabi ni boleh. Kesabaran Nabi SAW terhadap kaum dia. Sampai setara tu. Maka berlaku sungguh daripada kaum yang Quraisy itu, anak cucu dia mereka yang beriman dengan Nabi SAW. Hingga rayak pula hadis Nabi SAW di kalangan Al-Thaqafi itu. Mana Faq Taif tu lah. Berlaku sungguh apa yang Nabi SAW itu kata. Dengan itulah, setelah daripada dia berjumpa dengan Jibril gapo siap di situ, dia pun dakhala al-Makkah. Klik Makkah semula. Klik Makkah semula. Tak ada kaca dok di sini. Kena klik semula. Lalu, wa dakhala Makkah fi jiwari Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdul Manaf. Wa dakhala. Dia masuk Mekah, klik Mekah semula. Tak ada siapa pun nak wi Nabi SAW itu duduk buah bayangnya dia. Duduk dekat dengan rumah dia. Cari tempat ke dia mai duduk. Tak ada dia. Sebab matilah Abu Talib dan Khadijah, maka orang lain pun jadi bergonyeh habis lah. Lalu Nabi SAW dengan takdir Allah Jalla wa Ala boleh duduk di rumah ataupun duduk bawah jaga Mut'im, anak Adi, anak Naufal, anak Abdul Manaf. Dia ni duduk dekat, mana kata wi tempat kediaman Nabi duduk lah di Mekah tu. Wi tempat Nabi, wi Nabi ada tempat nak duduk. Sedangkan dia ni beriman lah. Dia tak beriman dengan Nabi SAW. Dia mati pun dalam keadaan tak beriman. Setelah daripada Nabi SAW paling muka menuju kepada negeri Madinah, hijrah ke sana, dengar khabar apabila Nabi sampai di sana di Madinah, dengar khabar kata, Mut'im beri tempat kediaman bagimu tu ya Rasulullah, meninggal, mati. Rasulullah pun senyap. Istirja' ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada gapah tu. Akan tetapi nak kata apa tak boleh. Sebab dia tu orang tak beriman. Orang tak beriman tak boleh kita minta ampun kepada dia. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Tak boleh. Kita nak semaya, nak minta ampun ke apa? Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu. Makna kata tak jadi sayugia bagi orang Nabi ataupun orang beriman nak minta ampun terhadap mereka yang tak beriman. Tak boleh. Nabi pun senyap. Nak royak kata gapo di sini? Nak royak kata walaupun orang tak beriman, kita boleh saing dengan dia. Terkadang boleh kita ambil faedah daripada dia untuk kita nak akadkan al-Islam. Boleh tak ada gapo. Tu Islam yang dihajar. Islam yang diwak contohi terhadap orang tak bukan Islam. Boleh duduk lagu mana dengan orang Islam? Tengok sini. Bukan makna kata orang Islam ni tak boleh nak duduk dengan orang yang bukan Islam. Kena bunuh padri-padri. Kena bunuh demo tu. Bunuh demo. Tak. Tu bukan Islam. Itu panggil cara faham karuk yang masuk dalam agama al-Islam kita.
Mut'im boleh duduk dengan cara molek, Nabi boleh duduk dengan cara molek, tapi Nabi dia buat apa? Wa ja'ala yad'una ila wa ja'ala yad'u ila Allah azza wa jal. Maka Nabi jadikan diri dia tadi itu hemah dakwah dia tak berhenti lagi. Nak mengajaknya manusia kepada agama Allah Jalla wa ala. Walaupun duduk tepi dengan orang tak beriman, memang ibadat aku suku. Cara aku nak mengajak manusia suku mu tak beriman ikut, tak ada apa kita boleh baik. Ni payah. Zaman kita ni jadi susah nak nampak benda-benda lagu ni. Tapi apabila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapati perkara-perkara tersebut. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilkan dengan asbab, masa dia duduk Mekah ni, fa aslama At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Maka masuk Islam, terima Islam seorang nama Tufail anak Amr Ad-Dawsi. Daripada kabilah Daus. Dawsi ni kabilah yang besar jugalah. Kabilah mana? Kabilah besar juga. Lalu apabila Tufail ni Ibni Amr masuk Islam, fak kumpul dia. Hak panggil ru'asa dia, ketua-ketua dia lah daripada kaum tu. Jadi tak puas hati. Kok mana orang kita ada ketua Muhammad? Jadi marahlah, murihlah. Lalu buat karut terhadap orang-orang Islam ada di sana, kata. Setengah daripada hal sejarah. Khabar itu sampai ke Nabi SAW. Khabar kata, Fak, Dawsi ni dah buat karut terhadap orang Islam. Lalu Nabi SAW akak tangan naik ke langit pula. Apabila Nabi SAW akak tangan naik ke langit, sahabat ada tepi Nabi itu kata, siap dah. Dawsi ni, siap dah. Binasa dah sekali ni. Kenalah puak ni. Akan tetapi Nabi SAW, apa yang akak tangan? Dia kata, Allahumma hdi Ad-Dawsi. Ya Allah, menghidayatlah Ad-Dawsi. Tak ada kata, ya Allah, membinasa tak, menghidayatkan. Benda hak wari, hak tak molek kepada Nabi SAW. Kata, Dawsi ni buat karuk gini. Akan tetapi Nabi sekali ni, akak tangan, doa wi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidayah terhadap kumpulan kabilah Ad-Dawsi. Maka kata ahli sejarah, pakak terima. Ad-Dawsi itu pakak terima al-Islam dan bantu Nabi SAW selepas daripada itu. Ni keberkatan. Doa. Jangan kita apa yang kesan kata, kita orang apa yang kata, hati kita itu nak membinasakan orang tu, nak binasakan. Tak. Nabi kita SAW, dia nak hidayah. Wikan nur. Wikan cahaya. Wi kebaikan terhadap manusia. Kita pendakwah gitu. Nak jadi kata kita ni nak kepada kebaikan. Akan tetapi dasar kita al-Islam, as-sunnah, jaga molek. Jangan orang main wak kena main jadi orang duk cemah. Kena duk bersih sama, duk cuci sama. Di sini supaya Nabi SAW dia buat contoh kita nampak. Lalu wada'a. Jadi Tufail ni, Tufail anak Amr Ad-Dawsi ni menerima Islam. Apabila menerima Islam, Nabi masa mujuk. Orang terima baru pula Islam kita. Belah orang hak Quraisy. Adik-beradik aku tak seterima ramai pun. Quraisy ni adik-beradik Nabi. Orang darah tulah lah. Mari hak Daus jauh ni mari terima Islam. Lalu Nabi tu wada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaj'alallahu lahu ayah. Nabi berdoa kepada Tufail tadi itu supaya Allah Taala itu menjadikan apa? Menjadikan orang yang kata satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai ayah. Satu tempat orang buat contoh, buat ikut pendirian lagu ni, tengok ni orang hak tak kena mengena ni terima Islam. Masalah gitulah kita kata. Gapo ayah maksud di sini? Faja'alallahu fi wajhihi nura. Allah Taala menjadikan di muka Tufail tadi itu ada cahaya. Ada nur, ada cahaya. Faqala, maka kata ia, kata Tufail tu, setelah daripada muka dia tu cahaya ada, faqala, maka ia kata, tengok sahabat. Tengok sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, akhsha ayyakul hadha muthlah. Ya Rasulullah, ya Nabi, aku berasa kata tak sedar hati ni, takut orang tengok ni, kata aku ni ada muthlah. Muthlah ni ada penyakit. Gapo jadi muka lagu ni tak jangok gini. Takut orang tengok. Ya berasa puas hati lah dengan apa hak Nabi berdoa bagi dia.
Akan tetapi ia tengok orang, takut tengok salah faham terhadap dia. Kok mana orang ni muka sepanggah pelita lagu mana. Jadi seolah kata orang tak erti gapo tu, ya gitu lah. Sebab tu lah orang kata tempat yang kita tak boleh nak kecek, tempat yang tak boleh kita nak buat turun lutut gapo, dia tak boleh juga. Dia kena tengok orang juga. Di sini. Lalu Nabi pun share ke dia dengan apa yang dia dok rayu hal terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fada'a lahu, maka doa pula Nabi bagi dia, fasaran nur fi sautihi, maka jadilah cahaya itu ditukar dia. Sauti makna kata asah, ditukar dia. Ya gi kana-kana tak nak bawa api ke apa, tukar dia tu sebagai cerah. Cerah dah dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fahuwal ma'rufu bidhinnur, maka orang dipanggilkan dia itu orang yang punya cahaya. Cahaya masa duduk dunia ni lagi. Kerana apa? Kerana dia itu doa. Itu kerana dia itu beriman dengan Nabi SAW dan dapat doa daripada Nabi SAW. Kemudian, setelah daripada Tufail itu masuk Islam, menerima al-Islam, wada'a Tufailu qawmahu ilallahi fa'aslama ba'duhum. Bukan sekadar kata kita orang Islam kedok jadi orang Islam pasal bakar saja tu, bukan. Kena buat kerja juga. Buat kerja ni setelah daripada mana? Setelah daripada kita faham Islam dengan cara sempurna. Sempurna setara mana? Sempurna sekadar kata kita itu mampu. Jangan kita ni semangat tinggi daripada ilmu, tak boleh. Semangat tinggi daripada ilmu lagu mana? Yakni cekak besar lebih daripada kuasa. Faham aja? Cekak besar lebih daripada kuasa. Lagu mana cekak besar lebih daripada kuasa? Tak faham lagi. Boleh 100, makan 500. Faham lagi? Boleh duit kerja tu 100 sehari, tapi makan belanja boleh 500. Nak makan belanja 500 sehari. Faham lagi? Faham. Faham ke mana? Faham kata kalau duduk lagu ni bergerak. Yang ledah tu. Semangat. Kalau tinggi kelajak daripada kuasa kita ada, kekuatan kita ada, teruk ke? Punah Islam. Ya bukan punah kita saja tak. Ya punah Islam. Lagu mana punah Islam? Kita nak buat kerja Islam, nak punah lagu mana Islam? Gini kita kejap mudah-mudah. Supaya orang ada rakyat kata, ikan apabila dia itu tu busuk, a'azakumullah. Apabila masuk duduk dalam keng ikan hak molek pun jadi punah hak lain. Gitu. Jadi sebab kita punah Islam. Seolah kata kita ada uat tadi itu mempunuhkan benda besar lagi. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Seolah kata kita masuk selumar, dia nampak di tangan. Biar dia duduk situlah. Dia tak ada tempat nak duduk. Hati bersih banyak berdoa. Luah berdoa hati. Bila duduklah diri kita tak ada masalah. Dia bekak. Pada lama-lama kerak tangan-tangan. Tu tak boleh jadi lagu tu. Hei tu tak? Mana kata kita nak kerja Islam. Hei manusia. Hei orang Islam. Faham Islam molek. Lepas tu rakyat sekadar mungkin hak kita tahu. Jangan kita melampau. Nah kita midai mana kita minat. Faham setara mana kita dalam midai tu, kita pergi kot tu . Jangan kita melajak. Kelajak tak boleh. Kelajak ni apa yang lepas dalam parit tak boleh lagu tu. Faham tu dah? Baik. Wada'a Tufail qaumahu ila Allah fa aslama ba'duhum. Maka masuk setengah daripada orang Dausi itu masuk Islam jugalah dengan sebab Tufail inilah dok mengajakkan tu. Tu dia. Wa aqama fi biladihi. Maka dok mana kata dia tak ada mari di Mekah ni, dok di tempat dia lah. Aqama fi biladihi, tempat dia Falamma fatahallahu ala rasulihi Khaybar, maka tak kala Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan boleh buka Khaybar, qadima bihim fi nahwi min 80 baitan. Mari tu 80 keluarga. Mari nak mubaya'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam depan Nabi lalu dah. Ya berimej dah. Akan tetapi mari nak jumpa dengan Nabi sebagai kata ya berimej sekarang tu tak jadi lagi, tak jadi sahabat lagi lah sebagaimana kita tahu. Nak mari jumpa dengan Nabi. Mari mubaya'ah dengan Nabi. Wari berapa? 80 baitan. 80 baitan ni makna kata wari, kata setengah daripada ulama as-sirah, hak syarah ni, yakni 80 keluarga. Bukan sikit ya. Dengan berkat hak mana? Berkat doa tadi. Allahumma hdi Dausan
Orang duk atas Daus ni mengaruk pun orang kita, ya Rasulullah. Nabi angkat tangan naik ke langit. Allahumma hdi Dausan. Sebab tu kita kena banyak. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yahtadun. Tu maksud. Hak kita nak kita tahu. Maka insya-Allah Jalla wa Ala kita nak tengok lagi lah orang panggil kata perkara-perkara setelah lepas daripada ni iaitu masuk masalah al-Isra wal Mi'raj. Akan tetapi kita nak tengok lagi kata Nabi SAW setelah daripada dia Isra dan Mi'raj itu dia buat gapo pula? Cara mengajak dia tu lagu mana pula? Lagi kita tengok. Setelah lepas daripada ni Islam kena jadi pucuk dah lah. Jadi pucuk dah lah, mana kata kena jadi molek dah lah. Mana kata hak dahsyat-dahsyat tu alhamdulillah jadi Tuhan itu orang panggil kata menghabiskan. Sebab tu je kita ingat satu sekara lagi, mana kata coba Tuhan ni ya tak kekal. Bukan Tuhan duk coba sama duk susah sama, tak ada dengan seni-seni, tak. Tuhan coba supaya nak akakkan kita. Tuhan coba supaya nak kita tu dapat kekuatan. Tuhan coba supaya nak kita itu orang panggil pendirian kita tu jadi gagah. Tu makna coba Allah Jalla wa Ala, jangan kita fikir sama sekali kata itu adalah jadi tak molek bagi kita. Kita ingat kata Tuhan dengan kita ni, Tuhan kata kan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Manusia, jangan kamu bunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan puak kamu itu rahima. Ghafurur rahima, mana Tuhan sangat mengampun lagi pengasihani. Dosa tinggi langit mana kalau meminta ya Allah ighfirli, habis. Kalau dengan hati yang bersih. Kalau lah mu tak ada nak makan, meminta ya Allah, panggil ya Allah. Nascaya Tuhan wi mu makan, wi mu minum, wi gitu wi gini seluruh. Sebab tu jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Putus asa daripada harapan kita terhadap Allah Jalla wa Ala. Tak boleh sama sekali. Terutama kita nak kerja dakwah. Nampak sikit, nampak tak ramai, nampak tak kuat, nampak tak gagah. Tapi mengerti molek kata mu nak bawa tu betul, kata betul. Kalau betul, insya-Allah. Tawakal. Alallahi subhanahu wa ta'ala. Kerja. Buat. Ambil asbab. InsyaAllah Jalla wa'ala akan berjaya perkara tadi. Sebab apa? Dunia ni sebagaimana kata guru-guru kami, Tuhawi belaka. Waja'alna likulli syai'in sababa. Orang tak beriman pun Tuhawi, orang beriman pun Tuhawi. Tapi, falyatanafasil mutanafisun. Kena orang yang kata petewah berlomba. Berlomba ke mana? Hak kita nak bawa hak Islam, hak molek, hak sunnah. Hak kita bawa molek. Hak orang biasa nak bawa, orang tak beriman, tak gapa. Hanya cara dia. Tapi semua itu duduk bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala belaka, yang beriman dengan Islam, yang beriman dengan Al-Quran dan Allah, beriman dengan Allah Taala dan Rasul, hak ninglah mereka yang duduk di atas jalan yang benar dan dapat ganjaran dunia maupun di akhirat nanti dia berjaya belaka. Ada pun satu lagi, jayalah di dunia akan tetapi di akhirat safe, tak ada gapo sekara. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala mentetapkan kita supaya kita itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan al-iman kita, we tetap duk sebagai orang yang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Mana kata kita minta Allah Subhanahu wa taala tetapkan kalimatul iman di dalam hati kita itu semasa kita duduk dunia hingga kita jumpa dengan Allah Ta'ala, tetap duduk gitu. Baru kita berjaya. Orang yang nak tazilla qadamun, dia ada beberapa sebab. Cuma kita berdoa molek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok molek kepada pendirian Nabi SAW. Cara Nabi atumbik asbab lagu mana. Mudah-mudahan kita dapat kejayaan dunia maupun di akhirat nanti. Maka pada perjumpaan sekali ini, sekadarilah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.